استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا. استغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وشفاعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah kayalah kami dengan keilmuan. Wa zayyina bil hilmi, hiasilah budi pekerti kami dengan kelembutan. Wa akrimna bit taqwa, muliakanlah kami dengan nilai ketakwaan. Jamilna bil afiyah, perelokkanlah hidup kami dengan kesihatan. Allahumma faqihna fid din, ajarlah kami urusan agama kami. Alimna al-kitab, berilah pemahaman yang mendalam kepada kami tentang kitab suci Al-Quran. Waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadilah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan? Yang saya muliakan Tuan Imam yang bertugas, Barisan Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Al-Mu'minun, Datuk Datin, Tuan Haji, Bapak Najah, hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ni kita masih lagi diberikan subsidi oleh Allah untuk hidup, hingga kita sama-sama dapat menghadirkan diri ke masjid, menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Kita juga berupaya untuk berzikir, berwirid, berselawat, berdoa, bermunajat. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah rahmati kita, dan sentiasa memberi dorongan pada kita untuk hidup mencari keredaannya. Tuan-tuan hadirin, kita juga bersyukur kerana malam ini kita boleh menyambung pelajaran kita kembali menerusi kitab sifat solat Nabi yang sahih. Mana kita sambung tuan-tuan? 174. Posisi rukuk yang sempurna. Posisi rukuk yang sempurna. Jangan salah baca pula. Posisi rukuk yang sempurna. Rukuk segerik ke, rukuk paip ke. Rukuk ra, kaf, waw, ain. Rukuk.
Kalau dalam bahasa Melayu, rukuk kena beza tu. Rukuk maknanya wajib rukun dalam solat. Kalau rukuk maknanya haram. Haram dibeli, dijual, dihisap. Jadi kita dah tua-tua dekat nak mati, nak beza betul-betul. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wajib, mana yang haram. Sebab tua-tua makin dekat dengan kubur. Tua-tua ni kita kata umur penutup. Umur emas. Bukan warga emas. Tapi umur dalam keemasan. Kerana di sinilah mungkin kita mati mulia. Dan mungkin kita mati hina. Jadi kena faham, kena jaga, kena waspada. InsyaAllah. Satu perkara yang patut diingatkan di sini ialah mengenai makna tajafi. Ia bermaksud merenggangkan kedua tangan ketika meletakkan kedua-duanya dalam bentuk yang biasa. Tajafi. Kita renggangkan ni. Ni kita panggil tajafi. Renggang. Berenggang. Merenggang. Jangan rapat kalau rapat. Ni, merenggang maknanya jauhkan, jarakkan. Kalau kita baca sejadah pagi tadi, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Ayat ni menyebut barisan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatajafa junubuhum. Lantaran kesempurnaan iman mereka, yakin mereka dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tinggi, perbuatan mereka juga istiqamah. Hidup lebih banyak ibadat dari adat dan menjauhi maksiat. Kerana hati terpaut pada kejelitaan akhirat. Lalu tatajafa junubuhum. Tulang rusuk mereka ni berenggang dari tempat tidur. Maknanya banyak qiyamul lail daripada tidur. Itu manifestasi keimanan yang tinggi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Badan mereka ni banyak berenggang dari tempat tidur. Kita kat tua, kat nak mati ni banyak tidur dari qiyamul lail. Jadi tu tadilah. Bezanya tua sama tua, emas sama warga emas. Walaupun kontingen Sukan Olimpik Malaysia hanya dapat perak je. Tapi beza dari sudut nilai keimanan. Tajajafa junubuhum 'anil madaji'i. Mereka kurang tidur dari madaji'i ini tempat tidur. Wa imma kita tidur dengan bini, puas nafsu kita. Wa imma kita tidur untuk berehat daripada keletihan kita. Dua perkara ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki prestasi iman yang tinggi kurang melakukan. Walaupun benda tu benda harus, tapi kurang kerana tata cara hidup lebih fokus pada akhirat. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Mereka dambakan munajat kepada Allah dalam keadaan takut akan azab Allah, wa tama'ah, dan begitu teruja untuk mengharapkan limpah kurnia Allah sekaligus selamat dunia, bahagia akhirat sana. Jadi kalau kita sebut tatajafa, makna merenggang. Begitu juga dalam rukuk, kita kena renggangkan lengan kita ni daripada tulang rusuk. Dua-dua, belah kiri, belah kanan. Maknanya ia tak perlu ditutup dan tak perlu merapatkan keduanya. Bila kita rukuk, renggangkan sikit. Sunat. Ia bukan seperti apa yang dilakukan sebahagian kita yang tidak mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara benar-benar sahih. Ada orang dia sembahyang pelik. Dulu kita tak tengok sangat orang sembahyang pelik-pelik. Sekarang sembahyang macam-macam pesen dah. Dari sudut pakaiannya ketat, padat, singkat, londeh. Tuhan. Yang kedua, jenis pakaiannya lorek sana, lorek sini, color sana, tulis sini. Dua hal. Hal yang ketiga,
PA, perbuatan semayang tu sendiri. Ada semayang ekspres. Ada semayang slow sangat. Ada semayang lagi pelik. Takbiratul ihram pun tak bunyi, tak sebut. Tak sah lah semayang. Lepas tu bila semayang takbir letak tangan kat leher ni. Macam nak jadi Ultraman. Pasal semayang ni bila tahiyat pertama gede-gede tak duduk diam. Lepas tu tahiyat akhir pula gede-gede. Ini bukan gede-gede je pula putar. Lepas tu semayang pelik. Dulu-dulu tak ada. Sekarang ni duk ada semayang pelik. Cuba kita tanya, ni semayang basic mana? Bukan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Kita tanya, ni mazhab apa? Mereka jawab, ini ikut Quran Sunnah. Habis mazhab tak ikut Quran Sunnah. Bagi mereka, kita ikut mazhab ni tak ikut Quran Sunnah. Ni antara contoh semayang pelik. Cara Wahabi. Satu lagi semayang pelik cara Syiah. Allahu Akbar. Sekali angkat, 3 kali kipah. Allahu Akbar. Tangan. Dia takbir. Ini je, tak atas sedikit daripada pusat. Ya, lepas takbir, Allahu Akbar. Tangan. Ada jenis Syiah kan? Allahu Akbar. Tangan jatuh. Ni kalau kita pergi Mekah, Madinah, bila buat haji, buat umrah, mudah tengok. Atau di Pakistan, setengah-setengahnya India, negara kita pun ada. Itu pengecaman awal. Ni sembahyang cara Wahabi, sembahyang cara Syiah, dan orang Sunni pun sembahyang dengan jahil macam-macam merepek. Mereka menenggangkan kedua siku seluas-luasnya hingga menyempitkan orang yang berada di sebelahnya. Bila rukuk dia buka lengan luar. Jadi sempit orang sebelah kanan belah kiri sempit, buka luar. Kalau hak jenis badan besar, tangan panjang pula. Macam perenang pingak Olimpik. Dia tangan panjang. Hak jenis main basketball tu, jenis tangan panjang. Luar airnya. Tanya orang sebelah. Bahkan belakangnya pula dibuat cara melengkung. Ngadap ke bumi, melengkung gitu. Dia sujud, tangan kangkang, badan melengkung gitu. Ini mengada-ngada. Jelas pada kita bahawa bentuk rukuk seperti ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Terukuk-rukuk macam biasa aja, kangkang sejengkal, kangkang kaki kita buka tu sejengkal. Lalu kita rukuk, bahu ni direnggangkan sedikit daripada tulang rusuk. Dan kemudiannya, lapak tangan letak atas kepala lutut dan jari jemari yang diletak atas lutut itu diceraikan. Itu sunnah dan sunat. Yang ini menepati konsep sunnah yang sebenar. Inilah yang dipraktikkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jelas pada kita bentuk rukuk seperti ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Kalau bertentangan pun, maka hukumnya adalah makruh. Kalau dia semayang kangkang, luah-luah kaki, makruh. Lepas tu tangan pula rukuk, perenggang gini luah-luah, 2 kali makruh. Lepas tu kalau gede-gede jari tahiyat pertama, 3 kali makruh. Gede-gede putar-putar jari tahiyat akhir, 4 kali makruh. Makruh ni kita buat tak boleh pahala. Tinggal boleh pahala. Makruh. Jadi makruh benarnya tolak pahala. Patutnya kita semayang 100 pahala contohnya lah. Bila kita buat benda makruh, tolak 1 pahala, 2 pahala, 3 pahala, 4 pahala, 5 pahala. Sebab sunat hai'ah ni banyak. Sunat yang dilakukan pada tempat dan keadaannya kita panggil sunat hai'ah. Jadi kalau banyak sunat hai'ah, kita tinggalkan dia, kita cuaikan dia, atau kita melakukan perbuatan yang bersalahan dengan tuntutan Nabi SAW, maka kuranglah pahala kita. Jika seseorang itu rukuk, dia seharusnya menumpukan pandangannya ke arah bumi yang berada di hadapannya. Rukuk, tengok tempat rukuk. Tengok pada tempat sujud. Pandangan dia tu. Kalau dia tengok ke depan, dia akan tengok baju orang, kain orang. Macam tuan-tuan pakai kain plekat ni banyak cap. Cap gajah, cap mangga, gajah duduk,
Cak bola, Samarinda, Atlas, Ayam Serama, menang 5,000, 8,000, 10,000. Lepas tu tengok harga pula, ni kain kerah ni kain lembut sikit, ni kain mahal, ni kain murah ni. Ini pasar Siti Khadijah Pasar Baru, RM15, tawar, boleh lah RM12. Tak beli banyak, boleh RM10. Akal kita tu, sebab kita nak tengok baju orang, nak tengok kain orang pun, ujung kain tu ada cap lah. Nak tengok baju orang semua, murah ini mahal ini. Ini loaded ni jenis pakai gini. Pandangan mata itu menafsirkan objek sampai pada akal fikir, hati kacau. Tak boleh fokus. Tak boleh nak khusyuk dalam ibadat. Artinya dia tidak boleh melihat ke arah belakang secara langsung. Masa rukuk tak boleh nak tengok belakang. Tengok belakang. Atau melihat bahagian belakang melalui celahan kaki. Tengok kaki, ada setengah rukuk tengok kaki. Kuku dia ni panjang. Ni baru potong kuku ni, jemaah tadi baru potong kuku. Ini kuku cengkam ni, hitam ni. Patut busuk kapek masjid pun. Ni kuku cengkam sebelah aku ni. Kalau kita rukuk tengok kaki, tengok tu. Ibu jari kaki dia besar, ibu jari kaki apa? Nak jari-jari kaki dia runcing. Macam jari hantu ni. Tu lah, tengok kaki, kaki dia paruk penuh. Lepas tu kita lari tahu, pandangan mata tu dihantar isyarat ke otak menafsirkan objek. Jadi solat tak khusyuk. Ini sebenarnya kita tengok pada tempat yang kita rukuk setentang dengan mata kepalanya, ataupun tengok pada sujud. Jika perbuatan ini dilakukan, ianya bertentangan dengan adab-adab solat. Mereka yang melakukannya dianggap mempermainkan solat. Bila rukuk, kangkang luah-luah dengan kaki. Bila rukuk, renggang tangan luah-luah dengan tangan. Bila rukuk, tengok ke depan. Mata tengok belakang. Mata tengok celah-celah. Ini dianggap mempermainkan solat. Dan kalau kita boleh kawal pandangan dan kawal perbuatan ketika rukuk, Allah akan jaga pandangan dan perbuatan kita di luar solat. Jadi kita nak tengok seorang tu baik ke buruk, kasar ke bengis, ke jahat ke molek, kita boleh menilai akhlak seseorang tu suatu dia menunaikan solat. Bertasbih dan berdoa ketika rukuk. Seorang yang menunaikan solat disunatkan untuk bertasbih dalam rukuknya. Perbuatan rukuk tu rukun. Melafazkan tasbih tu sunat. Jadi rukuk saja tanpa tasbih sah dah solat. Kalau nak cepat Tapi kita buat benda rukun dihiasi dengan benda-benda sunat, lebih menyempurnakan solat. Tasbih yang dimaksudkan ialah seperti mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Tasbih ketika rukuk, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ini Tok Guru kita bagi hak komplit. Kita boleh baca Subhanallah boleh, tapi ringkas sangat. Kalau kita baca Subhana Rabbiyal Azim boleh 2 patah. Atau 3 patah. Subhan 1 patah. Rabbi Al-Azim 3 patah. Tapi kalau kita sebut lagi panjang, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih 4 patah. Okey. Lagi panjang sebut, lagi banyak pahala. Maksudnya kita faham dengan tafsiran akal kita, Subhana Maha Suci Allah. Rabbi Tuhanku, Al-Azim yang Maha Agung. Wa bihamdihi dan padanya segala puji-pujian. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Maha Suci Allah Tuhanku yang Maha Agung, baginya segala puji-pujian. Jadi seronok bila kita ucap, mulut sebut, telinga dengar, akal faham, hati rasa. Itu khusyuk yang sempurna. Sebab kita sendiri sebut, mulut sendiri sebut, telinga kita dengar. Biasanya mulut orang sebut, kita dengar. Macam Tok Imam baca Fatihah tadi. Mulut Tok Imam sebut, telinga kita dengar. Hak tu pun pendengaran kita tak fokus dah.
Nyom mengatuk, nyom menguak, nyom lapar, nyom letih. Nak pergi beli barang lepas ni. Cucu nak mari di rumah. Siasatan 1MDB tak selesai lagi. MO1 tu siapa? Tak dipernamakan dia. Esok cuti, ada kunduri kahwin. Kau tak fikir benda tu? Banyak dunia masuk dalam kepala. Dia akan menjadi hijab pada telinga untuk kita mendengar ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah yang tu Imam baca tadi, dengar. Tapi tak masuk telinga kita. Sebab telinga pekak dengan dosa, dengan maksiat, dengan kecintaan pada dunia. Dia jadi terhincap. Ayat-ayat suci Allah tak boleh masuk telinga kita. Sebab ayat suci itu suci. Tapi telinga kita ni kotor, banyak dosa. Hak suci tak masuk dalam kotor. Hak tu Imam baca, kita dengar. Hak ni kita sendiri baca, telinga kita sendiri tak boleh nak dengar. Allah. Belum matinya hati, anggota badan yang utama terlebih dulu dimatikan oleh Allah. Tadi masa rukuk mata liar. Nak kata mata gelap tak juga. Kita bukan special brand. Mata kita memang liar. Nak kata mata mamalia atau reptilia atau amfibia tak juga. Kita mata orang beriman. Patutnya tunduk pada kebesaran Tuhan. Tapi tak boleh tuan-tuan benda ini. Kena perhalusi, kena faham, kena ngaji, kena berguru. Baru kita sedar hakikat. Subhana, mulut sebut, telinga kita dengar, akal kita faham, hati kita rasa. Itulah puncak kekhusyukan yang sempurna. Kalau Tok Imam sebut kita tak dengar, itu masalah. Masalah yang kronik, kita sendiri baca Fatihah, kita sendiri tak nak dengar dengan telinga. Lagi kronik, kita sendiri baca Fatihah, tak dengar dengan telinga, tak faham dengan akal, tak rasa dengan hati. Mati. Allah. Betapa ramai kalangan kita yang salat, tak dapat manfaat daripada salatnya, kecuali penat dan lelah sahaja. Itu sabda Nabi SAW. Kami dan nas laisa min qiyamihim illa bil huma wasam. Apa ramai kalangan umat aku yang solat, tak dapat manfaat pada solatnya kecuali penat dan sakit je. Sebab anggota badan bila terdedah pada maksiat, sukar untuk melakukan ibadat. Walau berada dalam ibadat, sukar dihayati kerana ibadat dan maksiat terpaksa bertembung dalam badan kita. Bila maksiat lebih dominan pada badan, maksiat tadi akan mengalahkan ibadat. Justru walau kita melakukan ibadat, tidak ada rasa kemanisan ibadat. Dan bagaimana kita nak jadikan ibadat sebagai bekalan menuju akhirat. Jadi kena praktik. Kita sendiri sebut dengan mulut kita, dengar dengan telinga kita, faham dengan akal dan rasa dalam hati. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha agung. Bagimulah segala puji-pujian. Tasbih ini dibacakan beberapa kali dengan bilangan ganjil, sunat dengan bilangan ganjil. Tak. Kalau kita makmum 3, Tok Imam bacalah 4 atau 5. Makmum 3, Tok Imam baca 5 sebab imam gerak dulu berbanding makmum. Ni kalau imam 3, makmum 1,5. Tak sempat. Imam 5, makmum sebut 3. Baru ada turutan, tu tertib. Imam selesa, makmum pun mengungkapkan perkataan itu dengan selesa dan tenang. Sebab apa? Sebab ketika rukuk, kita ada tamak ninah. Tamak ninah itu tempoh bertenang. Jadi, bila ada tempoh bertenang, kita capai ketenangan. Sepatutnya gitu.
Bangkit daripada rukuk, iktidal. Iktidal juga ada tamak ninah. Tamak ninah adalah tempoh bertenang. Bila ada tempoh bertenang dalam rukuk, kita bertenang seketika. Bila ada tempoh bertenang dalam iktidal, kita bertenang seketika. Jadi ketenangan itu mampu diraih ketika mana kita benar-benar mendirikan solat dengan sempurna. Alhamdulillah. Ketentuan ini berdasarkan pada sebuah hadis Nabi SAW. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, ganjil. Ganjil maknanya esa. Ganjil di sini witir. Witir di sini kalau ikut bilangan biasa, witir ganjil. Nombor-nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 contohnya. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala kita sebut witir maknanya esa. Dan dia menyukai bilangan yang ganjil. Riwayat Muslim juzuk yang keempat muka surat 2062. Lain daripada itu juga, seseorang disunatkan untuk berdoa dengan mana-mana doa. Lebih-lebih lagi, doa yang disyaratkan oleh hadis-hadis yang sahih. Dalam kita rukuk juga, boleh doa. Biasa kita sebut Subhanarabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Allah, bagi suci bagi Allah yang Maha Agung, baginya segala puji-pujian. Tak, sekali, 2 kali, 3 kali, biasa. Tapi kita tambah baik lagi solat kita ini, untuk mencapai kualitinya, kita tasbih 3 kali, lepas tu terselit dengan doa. Jadi kita dapat pahala lebih banyak daripada biasa. Atau daripada orang lain. Rukuk sama rukuk, pahala kita berbeza. Nah, ini penting kita mengaji. Tak ada hujah, tak ada dalil, yakin buat benda ni. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ala inni nuhitu an aqra'a raki'an wa sajidah, yakni al-Quran. Amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb, wa amma sujudu fajtahidu fi du'a, faqamna an yustajaba lakum. Ingatlah bahawa sesungguhnya aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Nabi SAW dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika mana rukuk dan sujud. Adapun ketika rukuk, agunglah Allah Subhanahu Wa Taala. Pujilah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh keagungan. Dan ketika sujud, perbanyakkanlah berdoa. Kerana berdoa ketika itu amat mudah diperkenankan demi hajatmu atau kemaslahatanmu. Uqbah bin Amir mengatakan, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum, falamma nazala sabbih isma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum. Maksudnya ketika turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah nama Allah yang Maha Agung. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikan tasbih ini bacaan dalam rukukmu. Dan apabila turunnya ayat sabbih isma rabbikal a'la, jadikan bacaan tasbih ini dalam sujudmu. Jadi apa yang kita ucapkan lafaz tasbih itu adalah merupakan hadis yang terangkum dengan peristiwa turunnya ayat. Dan hadis yang mengesyorkan kita baca Subhanarabbiyal azim dan ketika rukuk dan sabbih isma rabbikal a'la ketika sujud adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Ibn Hibban dan lain-lain. Diriwayatkan daripada Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falamma raka'a ja'ala yaqul, subhana rabbiyal azim, thumma sajada faqala, subhana rabbiyal a'la." Sayyidina Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu mengatakan, aku satu hari pernah menunaikan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda rukuk, baginda mengucapkan subhana rabbiyal azim. Manakala ketika baginda sujud, baginda melafazkan subhana rabbiyal a'la. Lagi ada riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam rukuk dan sujudnya, baginda melafazkan subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Tengok, daripada hadis-hadis ini jelas bagi kita bahawa kadang kita melafazkan ketika rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
Dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud. Tapi ikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ada ketikanya baginda menukar lafaz ketika rukuk dan sujud dengan subuh kudus rabbuna rabbul malaikatu waruh, ataupun subuh kudus rabbul malaikatu waruh. Subuh maha suci Allah, kudus pun maha bersihnya Allah, rabbul malaikatu waruh, Tuhan kepada para segala malaikat. Jadi kita boleh pelbagaikan bacaan pada rukuk dan sujud. Bukan hanya terhad pada subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la semata-mata. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asbi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan rukuk, baginda melafazkan satu doa, iaitu Allah melaka raka'tu, ya Allah aku rukuk kepadamu, wa bika amantu, ku beriman denganmu, wa laka aslamtu, ku menyerahkan diriku kepadamu, anta rabbi, dikalah Tuhanku yang sebenarnya, khasha'a sam'i, pendengaranku tunduk padamu ya Allah, wa basari, penglihatanku tunduk padamu ya Allah, wa mukhi, akalku tunduk padamu ya Allah, wa izami, tulang belulangku semua tunduk padamu ya Allah, wa isbi, dan urat sarafku tunduk padamu ya Allah, wa mastaqallat bi qadami, dan apa yang boleh membangunkan kakiku ini, semuanya lillahi rabbil alamin, semuanya aku ikhlaskan kepadamu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ini diantara doa ketika baginda rukuk. Jadi kita keluar daripada skop tradisi kita. Biasanya tradisi kita rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekarang ni kita boleh tambah subuh kudus rabbul malaikatu waruh. Kita sebut tu bila no. Bila tarawih sekali setahun. Subuh kudus rabbuna rabbul malaikatu waruh. Tarawih sekali setahun. Benarnya dalam rukuk boleh sebut. Ikut riwayat Sayyidina Ali yang sahih. Subuh kudus rabbuna rabbul malaikatu waruh. Jadi solat kita ni pelbagai. Dalam rukuk boleh kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dalam rukuk juga boleh kita sebut subuh kudus rabbuna rabbul malaikatu waruh, dan dalam rukuk juga ada doa special. Ini tuan-tuan sebenarnya doa untuk kita menghindarkan diri daripada penyakit fizikal. Sama ada kanser atau stroke atau arthritis atau gout atau penyakit saraf yang lain. Tengok dalam butiran doa. Nak tengok mana kitab tak ada. Ada kitab subsidi. Letih tuan-tuan. Dapat pingat perak 4 biji, 500,000, 600,000 seorang dapat. Nak beli kitab belajar bab solat pun tak boleh. Aduh. Nanti nak minta Goh Wisham dan Tan Kui Kiong dermakan duit tuan-tuan, baru boleh beli kitab RM30 sebiji. Allah, miskin orang Melayu kita ni tuan-tuan. Walaupun 59 tahun kita merdeka. Lafaz saja merdeka, tapi ilmu masih belum merdeka. Sikap juga kita masih lagi ditakut lama. Allah. Sedih tuan-tuan orang Melayu kita. Sedih. Tengok betul-betul dalam hadis riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini. Ketika rukuk ada satu doa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Dan doa ni doa khusus pada kita yang amat berkhasiat digunakan bagi menghindari diri dari pelbagai penyakit fizikal. Sebab dalam doa ni Nabi mulakan, tengok, Allah melaka raka'tu, ya Allah aku rukuk padamu. Wa bika amantu, aku beriman denganmu. Wa laka aslamtu, aku menyerah diriku padamu. Anta rabbi, dikalah Tuhan sebenarku. Khasha'a sam'i,
pendengaranku tunduk padamu. Wa basari, mataku tunduk padamu. Wa mukhi, otak-otak aku ni, sel-sel otak aku ni, cerebrum, medulla oblongata, otak aku ni tunduk padamu. Wa izami, tulang belulang aku ni pada badan tunduk padamu. Wa isbi, saraf dalam badan yang kecil-kecil tu tunduk padamu. Amastaqallat bi qadami, dan apa saja yang boleh menegakkan badanku ni tunduk padamu. Lillahi rabbil alamin, dan semua ini hanya kerana-Mu ya Allah. Tengok Nabi sebut dah. Nabi sebut mata. Bab mata berkait dengan saraf, cimani. Darah tinggi. Kanser. Stroke. Nabi sebut tulang ni. Saraf ni. Tu lah. Dah ada. Orang panggil apa ni? Prevention. Orang panggil pencegahan tu. Al-wiqayah khair min al-ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Tapi orang kita tak baca dalam solat. Bila malam ni baru tahu. Islam dah ajar daripada dulu 1400 tahun lagi. Bagaimana nak cegah kanser, arthritis, gout dalam bentuk spiritual. Dalam solat. Hak lain mungkinlah kerana dia ni fizikal senam, hak lain jaga makan, rawatan, aromaterapi, apa lagi? Jaga minum, jaga rehat. Hak tu sudut fizikal. Hak ni sudut spiritual. Kenapa saraf kita, tulang kita, kulit kita, daging kita, darah kita ni jadi tak stabil? Sebab kita tak pernah seru Allah dengan benda-benda ni. Hei daging, hei urat, hei tulang, hei darah. Semua ni hak Allah. Jadi urat, daging, tulang, darah, sendi kita ni tak mudah. Tak mudah apa? Tak mudah dikenakan penyakit. Sebab penyakit pun datang dari Allah. Kesembuhan pun datang dari Allah. Sihat pun datang dari Allah. Mati hidup kita datang daripada Allah. Jadi kita declare tiap-tiap. Kalau kita declare tiap-tiap hari kita kata rukuk sujud, rukuk petang, rukuk malam, rukuk siang, rukuk sujud subuh awal pagi. Jadi tak peliklah kita. Kita minta dambakan bantuan, pertolongan daripada Allah. Allah jagalah tulang belulang, saraf, kulit, lutut, otak kita tadi. Kalau minggu lepas saya pergi ada ceramah dekat Masjid Al-Irsyad. Bila lepas ceramah tu ada Tok Imam kata, "Ustaz, kita buat tahlil sekejap, ada kematian." Lepas tahlil apa semua, ada orang hamba Allah datang salam dengan saya, "Ustaz, terima kasihlah doa isteri saya, tahlil semua." "Kenapa isteri?" "Isteri meninggal, Ustaz." "Kenapa?" "Kanser tahap 4. Dia batuk berdarah sebulan. Cek dah kanser tahap 4, duduk seminggu, selamat." Kita tak boleh duga benda-benda macam ni, tuan. Rasa sehat, rasa segar, rasa muda lagi. Bila sakit sikit, ditimpa musibah, pergi cek hospital, tengok kanser lah, gout lah, arthritis lah, jatuh untuk sumbat lah, macam-macam. Kita sendiri pernah tak minta pertolongan Allah? Ni doa dia, amalkan. Hafal tuan-tuan, hafal. Nanti pelajaran akan datang, saya nak tanya seorang-seorang. Kalau tuan-tuan tak ingat, halau keluar. Boleh? Hafal tuan-tuan. Tak ingat, halau keluar. Atau boleh pilih lah. Ketuk ketampi. 30 kali. Bangun turun. Tua-tua takkan lah nak buat macam tu. Tuan-tuan kata, kan ustaz ni malah ngaji aku. Kan? Jadi hafal tuan-tuan. Tuan-tuan hafal hadis boleh pahala besar. Dan saya dah terjemahkan makna dia sini. Letak baris dah ada dah. Makna pun dah ada dah. Hafal dapat pahala besar. Yang kedua, kita amalkan dalam solat tu. Yang ketiga, khasiat dia tu. Apa hak iklan dalam TV tu? Manja kasih. Jaga baik-baik. Manja kasih. Jaga baik-baik. Waktu kawan tu pula akan cakap, "Hei, jangan perempuan saja tahu. Cik abang pun jaga baik-baik. Arjuna kasih." Jaga apa? Jaga benda tu je.
Kita ni nak jaga body, nak guna buat ibadat. Orang ikhlas-ikhlas benda-benda ubat kuat apa semua tu, tak ada apa. Ni, tuan-tuan baca boleh pahala, hafal dan amalkan. Yang keempat, dia dapat khasiat dia tu. Ini bukan khasiat manja kasih. Bukan khasiat jus Nusantara ataupun pamoga aku putih. Tak. Pamoga pun tak larat minum. Asyik kalah aja Kelantan. Asyik kalah aja. Tak jadi lah. Ini kita ni khasiat kita, khasiat yang besar. Jaga urat, jaga otak, jaga akal, jaga apa semua ni, insya-Allah ada khasiat yang besar. Maknanya tuan-tuan, di penghujung usia tuan-tuan, kalau amalkan benda ni, kalau kita mati pun mati mulia, badan tak ada cacat, tak ada sakit, tak ada apa, kita senang pergi, kita senang je pergi. Sebab kita duk ni. Hafal hadis Nabi, baca hadis Nabi, amalkan hadis Nabi, dan di sebalik hadis tu ada doa. Bila orang mandi mayat kita nanti, mandi mayat kita mudah aja. Tekan perut keluar tahi bawah. Ni tekan perut keluar duit. Rupanya dalam perut ada duit. Kita duk tengok cerita orang. Duk baca kisah orang. Boleh jadi akhirnya mayat kita sendiri. Sebab sekarang ni orang buat jahat muka tak berkerut. Orang buat jahat jiran tak tahu, buat jahat bini tak tahu, buat jahat laki tak tahu. Tapi kafarah Allah tunjukkan supaya jadi pengajaran pada orang lain. Ini kita nak kena beringat. Ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman agama yang mantap dan sempurna. Kita boleh melakukan ibadat dengan baik. Dan Allah beri banyak pula kebaikan pada kita hari ini, esok lusa, hinggalah kita tutup mata kembali kepadanya, insya-Allah. Jadi terima kasih tuan-tuan, luangkan sedikit masa pada malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah.